Rentasan berita edisi 992, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Pandora Papers, pihak berkuasa jangan krik-krik. Pemimpin kaya raya, rakyat pula papa kedana. Don Melaka bubar, mungkinkah wujud silap mata? Siapa Ketua Menteri pilihan PH? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan mengambil sikap terbuka berhubung isu Pandora Papers dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk bertindak. Negara kita terbuka. Kalau didapati ada kes melibatkan sesiapa, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan. Kita serahkan kepada pihak berkuasa. Mereka baca semua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baca berita yang dikeluarkan. Jadi berdasarkan itu kita serahkan kepada pihak berkuasa. Kita tidak menyekat tindakan daripada pihak berkuasa kepada sesiapa pun, tetapi mesti ada bukti. Jika tidak boleh, katanya dalam satu sidang media. Pandora Papers hasil siasatan International Consortium of Investigative Journalism atau ICIJ itu mendedahkan ratusan pemimpin dunia termasuk ahli politik didakwa menyembunyikan wang dan pelaburan mereka demi mengelakkan cukai sejak 25 tahun lalu. Sebanyak 118 firma luar pesisir daripada 1,000 syarikat dalam senarai Pandora Papers adalah berkaitan warga negara Malaysia. Hal ini didedahkan menerusi 12 juta fail yang dimiliki oleh 14 firma di serata dunia. Difahamkan laporan polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah dibuat. Ketua Pemuda Pakatan Harapan Howard Lee Chuan Hao berkata pihaknya membuat laporan tersebut bersama Pemuda Pakatan Harapan Sabah di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah. Susulan itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki telah mengarahkan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Khusyari Yahya dan pegawainya untuk berjumpa pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dirakam keterangannya. Anwar berkata beliau telah membawa usul berkenaan sebanyak 3 kali, tetapi 3 kali kena tendang. Marahlah saya kepada speaker. Dia pun kalau dia ikut saya, dia pun kena tendang. Mana pun, insya-Allah minggu depan saya akan bangkitkan lagi. Sehingga ada siasatan. Ujarnya. Dan berkata demikian dalam ceramah Maulidur Rasul di auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson. Susulan kenyataan SPRM yang mahu merakamkan keterangannya untuk membantu siasatan. Menurut Anwar, isu pengaliran wang keluar bukan sekali tetapi adalah lanjutan daripada laporan Global Financial Integrity pada tahun 2012 yang juga dibangkitkan olehnya di Parlimen. 2012 angkanya dianggar lebih 900 bilion. Baik, itu yang kita ni susah, miskin. Muka sekolah, cikgu sekolah itu minta baiki tandas. Masjid nak baiki pagar. Tanah masjid dah 30 tahun macam tu juga. Yang wang keluar 100 bilion. Tak ada jawapan. Jawapan ada. Jawapannya masuk balik Sungai Buloh lah. Bagaimanapun, kata Anwar, sehingga kini tiada sebarang siasatan dilakukan terhadap pendedahan berkenaan. Tetapi akhirnya bila saya tekan Bank Negara pada masa itu jawab, tak banyak, kurang daripada apa yang Anwar cakap. Okey, saya sebut 900 bilion, kurang jadi 100 bilion. 100 bilion ringgit keluar cara haram. Carilah siapa dia. Dia bayar cukai tak? Pasal apa dia keluarkan cara haram? Dia langgar peraturan tidak? Anwar berkata pada 2015 timbul Panama Papers yang juga tiada siasatan. Pada tahun 2021, bangkit pula Pandora Papers, dikeluarkan akaun beberapa pegangan saham dan siapa pemiliknya. Semua tokoh-tokoh besar. Syarikat-syarikat pun ada. Syarikat balak besar di Sarawak simpan. Ya, tak apa. Kalau wang sudah ada wang, Saudara Zamri dia ada wang 50 juta, dia ambil, dibuat simpan sana.
ikut legal. Tapi soalnya kita nak tanya, wang dari mana? Dari mana boleh dapat 50 juta? Dari langit? Menang loteri tiap bulan? Nah, kita kena tahu. Mengapa tidak ada siasatan? Bidas Anwar mengulas mengenai siasatan SPRM. Anwar berkata beliau akan memberi kerjasama jika sekiranya tidak dihalang daripada menimbulkan isu berkenaan selanjutnya di Parlimen. SPRM jawab, dia akan tanya saya. Dia akan panggil saya untuk tanya saya untuk bagi keterangan. Kerja saya pula. Ini satu dunia ada laporan itu. Tapi saya akan bagi kerjasama. Saya tak ada masalah. Tetapi kena fahamnya, ada peraturan dalam SPRM. Kalau saya bagi penerangan, saya dilarang untuk bercakap masalah itu. Faham tak? Ini saya kena fikir ni, saya nak kena tanya SPRM. Panggil saya ini nak tutup mulut saya atau tidak? Kalau panggil saya dan saya ada hak untuk menyuarakan lagi, saya akan pergi. Saya akan bagi kerjasama. Kalau tidak, buatlah kerja sendiri. Buat laporan. Cari. Gali lagi. Nama-nama tu ada. Dia berjuta fail, bukan sikit. Ketua Pembangkang itu berkata tidak salah menyimpan wang di Mekah, tetapi menjadi persoalan jika disimpan di tempat tax haven, iaitu di tempat tidak dikenakan cukai dan dirahsiakan seperti akaun di Singapura, Cayman Islands dan Virgin Islands. Jom China bersetuju dengan pandangan ahli Parlimen Port Dickson itu. Jika betul berlaku pengaliran wang keluar secara haram, ia wajar dikembalikan agar wang itu boleh dimanfaatkan bagi meningkatkan taraf pembangunan dalam negara, termasuk menaik taraf sekolah-sekolah di luar bandar, hospital, fasiliti internet dan sebagainya. Seperti yang kami tekankan sebelum ini, pengeluaran wang keluar secara haram memiskinkan negara. Akibatnya negara kekurangan dana untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dan terpaksa mencari sumber lain seperti melakukan pembalakan atau menaikkan cukai. Siapakah yang akan menanggung kesengsaraan akibat perbuatan ini? Jawapannya mudah, rakyat biasa yang jujur dan cintakan negara. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata bantuan berbentuk sumbangan semata-mata tidak dapat memutuskan rantaian ganas kemiskinan. Sebaliknya peluang, inovasi dan integrasi boleh mengubah penerima bantuan ekonomi menjadi peserta dalam pemulihan ekonomi keseluruhannya. Dia berkata langkah-langkah pelindungan sosial serta pelbagai rancangan perlu digabungkan menerusi usaha pembaharuan ekonomi berskala besar yang akan memulihkan ekonomi negara dalam semua sektor. Secara keseluruhannya terdapat banyak dimensi dan rancangan ke arah membasmi kemiskinan. Bagaimanapun, apa yang tetap penting adalah kekuatan menggabling lebih banyak bantuan dengan dilengkapi fokus yang diperbaharui bagi memastikan bantuan sampai kepada sasaran yang tepat, katanya. Dia berkata demikian dalam ucapan perasmian di sesi webinar Maya Towards National Recovery and the Next Phase, Eradicating Hardcore Poverty by 2025 sempena Hari Antarabangsa Pembasmian Kemiskinan lapor bernama. Apakah Mahyadin memahami apa yang dikatakannya? Kalau beliau faham, tidak akan ada kerja renovasi seri perdana yang tidak didiaminya memakan belanja 38.5 juta ringgit dan berjuta lagi untuk mengubah suai pejabat dan membeli perabot baharu ketika rakyat kelaparan dan ada yang mengangkat bendera putih serta ratusan yang membunuh diri. Kita ambil contoh kes 150,000 laptop untuk pelajar daripada golongan B40 menerusi inisiatif tabung cerdik yang diluluskan dalam Belanjawan 2021 mengambil masa begitu lama untuk diselesaikan. Menjawab soalan ahli Parlimen Batu Kawan P. Kasturi Rani berhubung bilangan laptop yang telah diberikan daripada 150,000 laptop kepada pelajar dari golongan B40 melalui Yayasan Hasanah dan status peruntukan 100 juta ringgit untuk pinjaman laptop bagi pelajar yang penerima pinjaman PTPTN. Menteri Kanan Pendidikan KPM Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin berkata peranti digital yang diterima oleh KPM akan terus diagihkan kepada murid B40 yang telah dikenal pasti. Sehingga 3 Oktober 2021, sebanyak 131,907 unit peranti digital dilengkapi dengan pelan data telah diserahkan kepada murid B40 di 1,100 buah sekolah seluruh negara. Manakala 11,830 unit telah diterima dari Yayasan Hasanah dan akan diagihkan kepada murid dalam masa terdekat. Baki 6,263 unit lagi akan diagihkan sebaik sahaja diterima daripada Yayasan Hasanah. Persoalannya, benarkah
adakah semua peranti tersebut telah sampai kepada sasarannya? Satu hantaran di Facebook yang dilihat oleh Jom Channel daripada Naib Ketua Pemuda Amanah Kawasan Lumut, Muhammad Iqmal bin Muhammad Iskandar menyatakan Pemuda Amanah Kawasan Lumut berasa sangat kecewa dengan kecuaian pihak Kementerian Pendidikan memasukkan SMK ACS Sitiawan dan SMK Nanhua sebagai sekolah dalam Parlimen Lumut yang telah menerima peranti daripada kerajaan dalam program laptop tabung cerdik. Apabila ditolak dua sekolah tersebut, Parlimen Lumut hanya menerima 324 buah peranti berbanding 800 buah peranti yang direkodkan. Dengan hanya 3 buah sekolah menerima sebanyak 324 buah peranti, ia satu jumlah yang sangat tak masuk akal berbanding jumlah sekolah dan pelajar yang ada di Parlimen Lumut ini. Sedari awal lagi, Pemuda Amanah Kawasan Lumut menggesa kerajaan melibatkan ahli parlimen dan pejabat pendidikan daerah dalam agihan peranti ini agar ia sampai kepada golongan sasar seperti yang digariskan dalam objektif tabung cerdik. Menurut kenyataan tersebut, Muhammad Iqmal berkata kenyataan menteri berkenaan tidak menunjukkan realiti daripada segi pengagihan peranti kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Malangnya agihan itu dilakukan dengan tidak sekata di mana ada satu kawasan parlimen yang menerima sehingga 700 buah peranti tetapi ada satu parlimen yang menerima tidak sampai 100 buah peranti, tegasnya. Pemuda Amanah Kawasan Lumut percaya agihan yang tidak adil dan saksama ini mengakibatkan jurang capaian kepada PDPR semakin melebar di antara kawasan bandar dan luar bandar. Memandangkan tahun 2021 bakal melabuhkan tirai 2 bulan lagi, maka adalah mustahil untuk kerajaan menambahkan peruntukan tabung cerdik ini. Maka Pemuda Amanah Kawasan Lumut mendesak kerajaan untuk memasukkan peruntukan tersebut pada tahun 2022 melalui penglibatan GLC, GLIC dan sektor korporat agar banyak lagi peranti boleh diagihkan. Semoga dengan semangat keluarga Malaysia dan perjanjian MOU yang ditandatangani oleh Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan, aspek pendidikan menjadi mauduk utama perbincangan, apatah lagi dalam keadaan pandemik masih belum berakhir, ujarnya. Itu pun Muhammad Iqmal masih bersangka baik dan menaruh harapan bahawa masih ada sinar untuk golongan B40 yang kini tercicir dalam norma baharu pendidikan pasca pandemik COVID-19. Justru isunya bukan kurang sumbangan sahaja tetapi daripada segi equity, iaitu keadilan dalam mengagihkan sumbangan berkenaan. Mengapa perkara tersebut berlaku? Adakah ia kecuaian atau disengajakan kerana Parlimen Lumut dikuasai oleh pihak pembangkang? Itu baru pengagihan laptop. Bagaimana dengan sumbangan lain? Wakil rakyat ke hulu ke hilir menaiki Mercedes-Benz dan Velfire selain mendapat allowance puluhan ribu sebulan. Apa yang pengundi mereka dapat? Rakyat bosan mendengar retorik. Mengapa pimpinan Pakatan Harapan begitu bertegas mahu membawa kes pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka ke mahkamah? Bukankah itu membuang masa sahaja sedangkan Suruhanjaya Pilihan Raya sudah pun menetapkan tarikh pilihan raya negeri ialah pada 20 November akan datang. Menarik untuk kita rentas apa pandangan pengerusi Biro Undang-Undang Kanun Amanah Nasional oleh Dr. Zulkarnain Luqman. Beliau meneliti garis masa pembubaran Dewan Undangan Negeri dan kenyataan Datuk Seri Idris Harun berhubung penarikan sokongan kepada Kerajaan Melaka pimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Isunya adalah pembubaran dibuat pada 4 Oktober. Permintaan untuk pembubaran adalah pada pagi 3 Oktober. 4 Oktober adalah hari Isnin, 3 Oktober adalah hari Ahad. Sidang media Idris Harun dan kawan-kawannya pula pada 4 Oktober. Demikian menurut penelitian Zulkarnain. Merujuk kepada kenyataan media, Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, pengumuman pembubaran dibuat pada 5 Oktober dan warta akan diterbitkan pada tarikh tersebut iaitu 5 Oktober. Kenyataan SPR menyebut bahawa pembubaran itu dibuat di bawah perkara 19/2 Perlembagaan, perkara 19/2 dengan merujuk kepada kuasa TYT yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Manakala permintaan Ketua Menteri untuk bubarkan Dewan Undangan Negeri sekiranya beliau hilang kepercayaan majoriti ahli DUN adalah di bawah perkara 7/4 dan bukan 19/2. Zulkarnain berkata kesimpulan yang boleh dibuat ialah, pertama, Ketua Menteri telah pintas kronologi berkaitan hilang kepercayaan kerana perisytiharan hilang kepercayaan oleh Idris Harun adalah pada 4 Oktober, manakala permintaan bubar Dewan Undangan Negeri adalah pada 3 Oktober. Waktu itu Ketua Menteri masih ada majoriti. Kedua, maknanya TYT bubar Dewan Undangan Negeri dalam keadaan Ketua Menteri
masih ada majoriti. Ini bermakna Pakatan Harapan dan Idris Harun tidak bersalah jika berlaku kenaikan kes COVID-19 sebab pembubaran Dewan Undangan Negeri dibuat dalam keadaan sebelum hilang majoriti dan atas kehendak Ketua Menteri dan persetujuan TYT. Menurut beliau, timbul juga persoalan kenapa perlu gopoh-gapah sangat nak bubar Dewan Undangan Negeri. Tidakkah pihak TYT terfikir untuk konsult Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis, Pejabat Penasihat Undang-Undang, SPR dan lain-lain untuk sebarang pertimbangan. Dalam hubungan ini, Zulkarnain berpendapat mungkin perlu gopoh-gapah sebab hendak mengejar masa untuk mengelakkan tercetusnya keadaan perkara 7/4 yang menunjukkan pada 4 Oktober itu Ketua Menteri telah hilang majoriti. Apabila hilang majoriti, maka TYT perlu berjumpa dengan pihak yang ada majoriti untuk membentuk kerajaan baharu. Speaker tidak ada kena-mengena dengan permintaan untuk bubarkan DUN, tetapi Speaker telah menyibukkan dirinya dalam hal yang dia tiada kaitan. Bukan fungsi Speaker pun hendak isytihar bubar Dewan Undangan Negeri. Speaker ini fungsinya dalam Dewan Undangan Negeri sahaja dan bukan di luar Dewan Undangan Negeri. Apakah ada silap mata di situ? Kita tidak tahu, kata Zulkarnain. Beliau berkata demikian ketika Speaker membuat kenyataan pada 5 Oktober bahawa Dewan Undangan Negeri bubar 4 Oktober dengan permintaan untuk dibubarkan pada 3 Oktober. Anda nampak aneh tak kronologi ini? Jika benar permintaan dibuat pada hari Ahad 3 Oktober, sepatutnya Ketua Menteri kena isytihar pada hari 3 Oktober. Ini Speaker hanya buat kenyataan pada 5 Oktober. Apa jadi antara hari tersebut? Ada orang tidur tak bangun-bangun ke? Atau ada silap mata main backdated surat? Ini kita pun tak tahu soalnya. Menurut beliau, jika betul ada perkara yang aneh-aneh ini berlaku, maka orang itu telah mencemarkan institusi TYT. Katanya TYT perlu mengambil tindakan tegas terhadap orang itu yang telah membuat pernyataan tidak wajar sehingga beliau telah tergopoh-gapah membubarkan Dewan Undangan Negeri. Sebab itu jika Adli ingin bawa kes ini ke mahkamah untuk cabar proses pembubaran itu adalah wajar kerana hanya melalui proses ini sahaja kita dapat tahu cerita yang sebenar. Sebab nanti perlu ada affidavit yang difailkan dan jika ada pertentangan fakta, mungkin boleh ada sesi soal balas lisan pula. Tentunya ada rekod rasmi manakah sebenarnya Ketua Menteri berjumpa TYT untuk memohon pembubaran Parlimen. Dan ini bukannya perkara remeh kerana ianya melibatkan isu perlembagaan. Usah ada orang yang berlagak lagi handal main silap mata. Silap-silap nanti mata dia yang terbeliak bila kena soal balas dalam kandang saksi, tegas Peguam Amanah itu. Jom channel tidak mahu berspekulasi mendahului pendengaran kes tersebut di mahkamah, tetapi elok kita selusuri hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terjemahannya berbunyi begini: akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai, dan didustakan percakapan orang yang benar. Dia berikan amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ar-Ruwaibidah itu? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Nah, itulah punca sebenar kemelut yang berlaku di negeri Melaka sekarang kerana amanah yang diberikan dipersia-siakan. Seperti pemimpin Pakatan Harapan yang lain Setiausaha Agong DAP, Lim Guan Eng berpendapat tindakan Ketua Menteri menasihatkan TYT Tun Muhammad Ali Rostam untuk bubar Dewan Undangan Negeri adalah salah. Oleh kerana itu, Pakatan Harapan Melaka tiada pilihan selain mencabar keputusan tersebut di mahkamah. Namun pada masa yang sama, Pakatan Harapan terus menggerakkan jentera bersiap sedia untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri pada 20 November ini. Menurutnya, selepas mesyuarat di Ibu Pejabat DAP Melaka, beliau dan Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim bersama kepimpinan DAP Melaka telah menjelajah seluruh negeri Melaka dan melawat lebih 500 ahli-ahli akar umbi dalam 10 dun di Paya Rumput, Pengkalan Batu, Kesidang, Kota Laksmana, Bandar Hilir, Duyung, Air Keruh, Bemban, Gadek dan Lendu untuk meninjau persiapan operasi
kempen pilihan raya. DAP juga konsisten berhubung siapa calon pilihan mereka dipercayai hasil daripada perjumpaan berkenaan. DAP Kebangsaan dan DAP Negeri Melaka sebelah suara bersetuju untuk menggunakan logo Pakatan Harapan sebagai lambang perjuangan pilihan raya negeri kali ini serta menyokong saudara Adli Zahari sebagai calon Ketua Menteri Melaka, kata Guan Eng. Pada masa yang sama, DAP menolak Datuk Nur Hizam Hassan Bakti yang telah mengkhianati mandat rakyat untuk bertanding dalam pilihan raya negeri sebagai calon Pakatan Harapan. Bagaimanapun, DAP menggesa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR supaya memanggil semua parti politik tanpa memihak kepada parti pemerintah untuk bincang tentang prosedur operasi standard SOP pilihan raya negeri kali ini agar pilihan raya dapat dijalankan dengan adil, bebas, berkecuali dan bersih serta selamat tanpa melumpuhkan perjalanan demokrasi dalam pilihan raya negeri. Biar rakyat buat keputusan tanpa dikongkong, diugut, difitnah atau disogok politik wang. Rakyat Melaka berhak mendapat kerajaan yang mewakili dan menjaga semua tanpa mengira latar belakang kaum dan agama, tegasnya. Sementara itu, apa kata sosok yang disokong oleh DAP sebagai calon Ketua Menteri Melaka berhubung prestasi Kerajaan Melaka selepas langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu? Selepas 22 bulan, ingatkan UMNO berubah. Sangkaan saya meleset, kata Adli, seperti dipetik Malaysia Deadline. Menurut bekas Ketua Menteri Melaka Pakatan Harapan itu, beliau menjangkakan UMNO sudah mempunyai kesedaran untuk memanfaatkan kesejahteraan rakyat Melaka setelah hilang kuasa selama 22 bulan. Malangnya, ia tidak berlaku. UMNO tidak wajar diberikan kepercayaan semula, tegas beliau. Katanya UMNO kekal sebagai UMNO di mana kuasa adalah wang dan kesempatan berebut kuasa terus menjadi budaya yang masih kekal dan sebati dalam diri mereka. Beliau memberi contoh bagaimana UMNO gagal membantu rakyat yang berhadapan dengan serangan COVID-19 termasuk yang mengangkat bendera putih. Ketika kita hadapi COVID, pusat khidmat ada diberi bantuan. 100 pek makanan untuk diagihkan kepada 26,000 pengundi, jumlah terlalu kecil. Selebihnya, kita cari sendiri untuk keluar dari fasa pandemik, dari fasa 2 nak masuk ke fasa 3. Ketua Menteri selalu 1,000 pek makanan dikala rakyat ada yang angkat bendera putih. Kenapa sedikit sangat rakyat yang harus dibantu? Katanya, beliau melihat UMNO sudah hilang fokus kepada rakyat secara keseluruhannya. Jika asas iaitu fokus kepada perkhidmatan untuk rakyat tidak diguna pakai, pemimpin UMNO sukar untuk berubah, akhirnya UMNO dan rakyat jadi jurang yang cukup besar. Apa yang dilalui rakyat tidak dapat dirasai oleh UMNO sendiri, tegasnya. Maksudnya, apa yang disebut oleh Datuk Seri Idris Harun yang mengetuai 4 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang melompat itu adalah benar, semata-mata benar belaka. Kalau UMNO terus mempunyai pemimpin-pemimpin seperti yang ada pada hari ini, rakusnya diibaratkan makan tangan kanan dan kiri, suap ke mulut sambil mata menjeling lagi makanan lain di atas meja, yakni projek-projek ekonomi di negeri Melaka. Ribuan meter kubik pasir yang ditambak dari tengah laut dibawa ke sini tapi diisytihar dengan jumlah yang rendah, menipu kerajaan persekutuan dalam bentuk royalti. Semuanya berlaku dengan jelas. Ini penipuan yang akan menyebabkan UMNO ditolak mentah-mentah dalam pilihan raya umum akan datang. Saya percaya dan yakin rakyat menyedari hakikat ini, katanya dalam program Bual Bicara Agenda Awani selepas penarikan sokongan terhadap Kerajaan Melaka baru-baru ini. Adakah kalian merelakan diri terus dianiaya? Pemimpin yang mengaku Melayu Islam tetapi hanya mementingkan kehendak nafsu serakahnya sendiri. Bukan Jom Channel cakap, tetapi bekas pemimpin UMNO yang berada sebagai exco kerajaan yang baru tumbang itu sendiri yang bercakap tentang soal ini. Oleh kerana Perikatan Nasional yang di dalamnya ada PAS dan Bersatu yang membentuk kerajaan dengan UMNO Barisan Nasional di peringkat persekutuan, maka kesimpulannya mereka sama sahaja. Nak kembali pilih mereka. Ini seumpama merelakan diri dipatuk ular di lubang yang sama berkali-kali. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat.
melalui bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.